Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Cikgu Nurul. Kita membuat ulang kaji bab 5, taburan kebarangkalian 5.1, pemboleh ubah rawak. Okey murid-murid, kita tengok contoh ya. Kita tengok contoh 1. Okey, kita baca dengan berhati-hati. Satu kumpulan debat terdiri daripada 6 orang ahli dengan 2 orang ahli kumpulan itu ialah lelaki dan 2 orang kumpulan debat itu dipilih secara rawak. Okay, untuk menyertai suatu pertandingan dan X mewakili bilangan ahli kumpulan lelaki. Okey, kita tengok soalan A. Okey, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X. Jadi kan ni murid-murid, kita tengok tau. Dia kata X mewakili bilangan ahli kumpulan lelaki. Okey, kita keluarkan 6 orang. Okey, kita tahu N adalah 6 orang, tetapi dia dah bagi tahu lelaki sama dengan 2. Okey, ini bermaksud perempuan adalah 4. Jadi sekarang dia nak kita senaraikan semua ahli nilai yang mungkin bagi X. Jadi lelaki lah. Okey, jadi kita boleh keluarkan, okey, bagaimanakah kita nak keluarkan dia? Okey, jadi sekarang kita ada 2 lelaki. Bermaksud nilai yang mungkin bagi X ialah, okey, kita buat curly bracket mungkin 0, mungkin 1, mungkin 2. Ini caranya kita nak keluarkan semua nilai yang mungkin bagi X. Okey, kita terus pula tengok soalan B. Okey, soalan B berbunyi, okey, nyatakan sama ada X ialah pemboleh ubah rawak diskrit atau pemboleh ubah rawak serenjang. Okey murid-murid, kita tahu, okey, pemboleh ubah rawak diskrit adalah pemboleh ubah yang kita boleh kira. Okey, mungkin 0, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3 orang ataupun 2 buah buku, 3 buah roti contoh. Okey, pemboleh ubah rawak serenjang yang kita tidak boleh kira dan dia mempunyai kita contohnya pemboleh ubah rawak serenjang. Okey, pemboleh ubah rawak serenjang pula adalah satu pemboleh ubah rawak yang mempunyai range ataupun julat. Okey, jadi sekarang kita boleh kira. Mungkin 0, mungkin 1, mungkin 2. Jadi, okey, pemboleh ubah X ini adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Sebab kita boleh kira. Okey, jom. Okey, jadi betul. Okey, bila kamu buat latihan di rumah, okey, kalau betul, okey, tandakan betul. Okey, kita menghargai diri kita sendiri. Okey, jom kita tengok soalan nombor 2. Okey, murid-murid, kita tengok contoh nombor 2. Okey, contoh nombor 2 kita baca dengan berhati-hati, okey. Sebuah kotak mengandungi beberapa biji bola pimpong. Setiap bola pimpong itu dilabel dengan angka 1 hingga 10. Kebarangkalian mendapat angka 135 ialah 0.2. Manakala kebarangkalian mendapat 2, 4, 6 atau 8 ialah 0.1. Sebiji bola pimpong dikeluarkan secara lawak dari kotak itu dan bola dikembalikan semula ke dalam kotak selepas angka dicatatkan. Proses ini diulang sebanyak 3 kali. Jika X mewakili bilangan kali mendapat angka 135. Maksudnya, kita pilih 1. Lepas tu kita pilih, letakkan balik. Lepas tu kita ambil lagi sekali bola pimpong. Mungkin dapat 3 ataupun lepas tu kita letakkan balik bola pimpong. Lepas tu kita ambil balik, mungkin 5. Sebab tu dikata sebanyak 3 kali. Tetapi bukan kita dapat 135. Mungkin bila kita ambil dalam kotak tu kan, mungkin kita dapat nombor 6. Jadi kosong lah. Tak dapatlah nilai 135 tu contoh. Sebab dia bagi tahu kita tentang X. Di mana X adalah mewakili untuk 135. Jadi di sini murid-murid, kita nak senaraikan semua ahli, semua nilai bagi pemboleh ubah rawak X. Bila kata X, kita fokus kepada 135 sahaja. Macam itu. Jadi, nombor dia adalah 1,
35. Okey. Apabila kita nak mengambil 3 kali biji bola pimpong dalam kotak tapi satu persatu dan dikembalikan, okey, kemungkinan bila kita ambil masukkan dalam kotak, tangan kita tu ambil, mungkin kita tak dapat pun 135. Macam tu. Okey. Dia ada 3 kan? Okey. Lepas tu mungkin kita dapat satu je daripada 3 nombor ni, ataupun mungkin kita dapat 2 sahaja daripada 3 nombor ni, ataupun mungkin kita dapat ketiga-tiga nombor itu. Macam tu. Jadi mungkin kosong, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3. Mungkin tak dapat 135, mungkin kita dapat satu sahaja daripada 135, mungkin kita dapat mungkin kita dapat 2 sahaja daripada 135, atau mungkin kita dapat ketiga-tiganya. Begitu ya sayang. Okey, jom seterusnya kita tengok soalan B. Okey, murid-murid, kita fokus pula kepada soalan B. Okey. Soalan B tunjukkan X ialah satu pembuluh barawak diskrit dengan fungsi kebarangkalian Px sama dengan R. Okey murid-murid, cikgu letak balik jawapan di sini, di mana kita dah tahu ini jawapan A tadi, kita punya senarai X, dan kita tahu kebarangkalian untuk mendapat 1, 3 atau 5 adalah 0.2. Okey, disebabkan soalan ini berkaitan dengan pembuluh barawak X iaitu 135, jadi di sini cikgu boleh guna macam ini, di mana probability untuk mendapat 135 adalah 0.2. Okey, lepas itu kita boleh cari Q. Q adalah probability tak dapat 135. Bererti dia punya pelengkap 1 tolak 0.2. Jadi kita akan dapat 0.8. 1 tolak P lah maksudnya. Okey, jadi di sini murid-murid, bagaimana kita nak menunjukkan sama ada X ini pembuluh rawak diskrit. Okey, jadi kita guna kaedah probability X sama dengan R. Okey, di mana ni kita punya R tau. Ini R1 kita, ni R2 kita, R3, R4. Jadi ada 4 R. Bermaksud, okey, kita kena masukkan dalam 4 rumus. Okey, rumus apa tu? Rumus NCR, okey, PR, Q, N tolak R. Okey, kita berpandukan kepada rumus ini. Sebab apa cikgu guna rumus ini? Okey, sebab kita ada P dan Q. Okey, jom kita cari satu persatu. Yang pertama, di mana kebarangkalian di mana X kita kosong. Okey, jadi N kita ada berapa kat sini? N kita 1, 2, 3. N kita ada 3. Okey. Jadi 3 C kosong. Okey, P kita adalah 0.2 kuasa kosong 0.8, 3 tolak 0, kita akan dapat 3. Okey, kita akan dapat di sini, kira berhati-hati, cikgu letak kat bawah lah lagi cantik. Kita akan dapat 0.512. Begitu. Jadi sini cikgu padam. Okey, itu baru kita dapat X sama dengan 0. Jom kita cari kebarangkalian bila X kita sama dengan 1. Ini bermaksud 3C1 darab 0.2 kuasa 1 darab 0.8, 3 tolak 1 kita akan dapat 2. Yes. Jadi di sini kita akan dapat 0.384. Okey, murid-murid, sekiranya kamu mendapat nilai perpuluhan yang banyak, okey, ambil 4 perpuluhan dahulu ya. Okey, seterusnya kita cari kebarangkalian X sama dengan 2 pula. Okey, 1 sudah, 0 sudah, 1 sudah, 2 pula. Okey, di mana 3C2 darab dengan 0.2 kuasa 2 darab 0.8, 3 tolak 2 adalah 1. Masuk dalam kalkulator, kita akan dapat 0.096. Dan terakhir sekali, 2 dah. Okey, kita buat 3 pula, di mana kebarangkalian di mana X sama dengan 3. 3C3 darabkan dengan 0.2 kuasa 3 darab dengan 0.8, 3 tolak 3 kita dapat 0. Okey, jadi jawapan akhir kita adalah 0.008. Kita cari satu persatu. Jadi murid-murid, working step yang seterusnya, okey, working step yang seterusnya kita kena cari hasil tambah keseluruhan mereka. Okey, hasil tambah keseluruhan. Contohnya saya nak cari hasil tambah sum. Okey, ini tanda sum. Okey, di mana probability di mana X sama dengan R. Maksudnya I itu di mana
1 sampai 4. Kita ada 4 kan, 0, 1, 2, 3. Jadi RI. RI tu maksudnya daripada 1 sampai 4 tu maksudnya. Kalau kamu tak tunjuk ni pun tak apa. Asalkan kamu tunjukkan hasil tambah hasil tambah pengiraan kebarangkalian kamu ni. Cari hasil tambah dia. Okey, kita cari hasil tambah dia di mana 0.512. Okey, lepas tu kita tambahkan dengan 0.384 tambahkan 0.096 dan terakhir sekali 0.008. Akhirnya kita akan dapat 1. Kalau kita dapat 1 bermaksud, okey, pemboleh ubah rawak diskrit. Okey, oleh itu X ialah suatu pemboleh ubah rawak diskrit. Macam tu ya. Okey, simple sahaja, senang sahaja. Okey. Jadi betul. Tambahkan betul. Okey, good. Pandainya kamu. Macam tu pandainya saya. Puji diri sendiri. Jadi kita berjaya membuat contoh untuk B. Contoh 2B. Jom kita tengok yang contoh yang terakhir iaitu contoh untuk C. 2C. Okey murid-murid, jom pula kita tengok bagaimana untuk melukis graf. Okey, apa-apa pun kita kena keluarkan semula kebarangkalian yang kita cari tadilah untuk nilai X 0, 1, 2 dan 3. Jadi cikgu dah berjaya keluarkan. Jadi di sini kita buat paksi X dan paksi Y mengikut skala. Kalau dia tak bagi skala, kita buat agak-agak je lah. Okey, supaya lebih dia punya skala tu lebih bila cantik lah kita buat. Okey, jadi selalu kat sini cikgu buat 2 cm 1 unit kat sini. Okey, seterusnya cikgu letak bila X kita 0, 1, 2 dan 3. Dan seterusnya untuk paksi X kita menunjukkan kebarangkalian. Okey, paksi Y menunjukkan nilai-nilai R kita ataupun nilai X dan paksi Y adalah kebarangkalian. Jadi kita plot dengan berhati-hati bila X sama 0. Okey, cikgu andaikan 0.512 di situ. Okey, 0.384 bila X sama dengan 1. Bila X sama dengan 2, 0.096 dan terakhir sekali cikgu plot. Okey, bila X sama dengan 3, kita dapat 0.008. Okey, jadi kita buat garis lurus daripada X pergi ke titik yang kita buat tadilah plot kita. Begitu. Okey, macam inilah contoh graf kita. Okey, untuk graf taburan kebarangkalian bagi X. Okey murid-murid, kita sekarang sudah masuk ke contoh yang ketiga. Okey, iaitu contoh yang terakhir. Okey, sekarang kita nak cari. Okey, kita baca soalan dulu dengan berhati-hati. Diberi nilai X di mana 0, 1, 2, 3 dan 4 ialah suatu pemboleh ubah rawak diskrit dengan kebarangkaliannya diberi seperti dalam jadual di bawah. Okey, ini nilai X. Ini nilai X sama dengan R kita di mana 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah nilai kebarangkalian kita ya sayang. Nilai kebarangkalian tu bermaksud bila R, kebarangkalian bila X sama dengan 0 adalah P. Kebarangkalian bila X sama dengan 1 adalah P. Macam tu. Kebarangkalian X sama dengan 2, kebarangkaliannya adalah P tambah Q. Macam tu. Okey. Tadi, untuk contoh yang awal tadi, kan cikgu ada cakap, bagaimana kita nak tahu dia diskrit ataupun tidak, di mana hasil kebarangkalian dia, jumlah kebarangkalian mestilah 1. Dekat sini dia memang dah cakap lah, ini adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Berarti hasil tambah semua kebarangkalian ini mestilah 1. Macam tu. Okey, jadi di sini itu konsep dia. Jadi baru lepas itu soalan dia kata jika P sama dengan 2Q, cari nilai P dan Q. Okey, jadi cikgu buat satu persatu begini. Okey. Maksudnya hasil semua kebarangkalian adalah 1. Ini bermaksud P tambah P tambah Q
Tambah Q, tambah Q, cikgu akan dapat 1. Macam tu. Jadi kita ringkaskan, kita akan dapat 3P tambah 3Q sama dengan 1. Okey sayang, jadi di sini ya murid-murid, kita telah mendapat persamaan pertama. Ini melibatkan persamaan serentak sebab kita ada dua pemboleh ubah. Okey, apa lagi kita nak buat ni? Oh, lagi satu. Cikgu keluarkan pula maklumat yang kedua dia bagi ni. Okey, di mana P sama dengan 2Q. Okey, P sama dengan 2Q. Dekat ini cikgu boleh labelkan persamaan kedua. Okey, jadi di sini sayang, okey, kita bolehlah keluarkan di mana kita masukkan, cikgu masukkan 2 dalam 1. Oh lah, dalam cikgu eja silap. Sekejap. Okey, balik semula. Ke belakang pula. Okey. 2 dalam 1. Macam tu. Di mana 3P cikgu adalah 2Q tambah 3Q sama dengan 1. Dekat sini kita akan dapat 6Q tambah 3Q sama dengan 1. 9Q sama dengan 1. Okey, saya sambung di sebelah. Okey. Daripada sini, cikgu tahulah Q sama dengan 1/9. Q adalah 1/9. Jadi sekarang kita nak cari P pula. Okey, P pula. Okey, bila Q sama dengan 1/9, cikgu masukkan dalam 2 lebih mudah. Jadi P sama dengan 2 darab Q. Q tadi adalah 1/9. Akhirnya kita dapat 2/9. Okey, itulah jawapannya. Okey murid-murid, inilah contoh soalan-soalan yang melibatkan pemboleh ubah rawak. Okey? Okey. Kita tengok ada lagi tak? Oh, sekian. Terima kasih. Okey, selamat belajar bersama Cikgu Nurul. Jumpa dengan video kedua Cikgu ya. Kita masuk, okey tengok, kita buat revision berkaitan dengan 5.2 taburan binomial. Okey, bye-bye.